sebab kita dalam program perakaunan ada 3 laluan yang kita sediakan kepada pelajar dan pelajar boleh memilih untuk mana-mana laluannya. Okey, sebelum tu untuk makluman semua ya, program perakaunan di UKM ataupun saya boleh kata sarjana muda perakaunan daripada UKM mendapat akreditasi daripada beberapa badan profesional ya, antaranya ialah Malaysian Institute of Accountant ya, Institute Accountant Malaysia ya, kemudian kita juga akreditasi oleh ACCA ya, ICAEW, International Chartered Accountant of East Wales ya, kemudian oleh SIMA dan juga MICPA ya. MICPA sekarang bersama dengan Chartered Accountant CPA Australia ya. So basically ini adalah 5 badan profesional yang mengakreditasi program perakaunan di mana kita telah mendapat pengecualian maksimum ya daripada badan-badan profesional ini. Walau bagaimanapun ya, masih lagi pelajar ataupun graduan daripada UKM masih boleh untuk mengambil mengambil peperiksaan profesional daripada badan-badan profesional yang lain. Contohnya macam kita ada CPA Australia ya, yang ini yang dengan MICPA ialah CPA ANZ ya, Australia and New Zealand ya, bersama dengan MICPA. So kita ada yang lain seperti CPA Australia, kita juga ada apa lagi ya, ada beberapa lagi badan profesional perakaunan yang lain ya, yang kalau pelajar berminat untuk mengambil peperiksaan profesional, pelajar adalah dialu-alukan ya. Okey, saya sebut dulu yang pertama sebelum kita lihat kepada apakah perbezaannya di antara 3 laluan yang kita sediakan kepada pelajar. Ya, pertama, sebagai sebuah universiti awam ya di Malaysia, UKM ataupun sarjana muda perakaunan daripada UKM menerima pengiktirafan daripada MIA, ya, Malaysia Institute of Accountant, di mana graduan kita boleh memohon ya untuk menjadi ahli MIA, yang mana ahli MIA akan mengguna title Chartered Accountant ya di hujung nama. Kalau you all nampak ya, ada nama orang, contohnya Ali bin Ahmad, dia buat koma CA Malaysia. CA Malaysia tu ialah Chartered Accountant Malaysia. Ya, kita tahu bahawa orang tersebut merupakan ahli kepada Malaysian Institute of Accountants ya. So untuk menjadi ahli Malaysian Institute of Accountant ya, menjadi ahli penuh kepada Institute Accountant Malaysia untuk mendapat title Chartered Accountant ya, ini adalah syaratnya ya. Pertama ialah pass any of the final examination specified in part 1 of the first schedule of the Accountants Act 1967, di mana UKM merupakan salah satu daripada institusi yang tersenarai di dalam jadual 1 Akta Accountants 1967. Ya, dan ya, selain daripada ada ijazah sarjana muda perakaunan daripada UKM, calon juga mestilah mempunyai working experience not less than 3 years ya, tak kurang daripada 3 tahun ya. Pengalaman tersebut mestilah di mana-mana chartered accountant ataupun dalam badan kerajaan ataupun local authority ya, badan-badan berkanun, ataupun syarikat-syarikat komersial, syarikat keuangan ya, industrial ataupun professional organisation ya, or any other undertaking approved by the MIA Council ya, badan-badan yang diluluskan oleh MIA ya. So ini adalah badan pertama yang mengiktiraf sarjana muda perakaunan. Jadi selepas bergraduan ya, pelajar yang ada sarjana muda perakaunan dari UKM bergraduat dan bekerja selama sekurang-kurangnya 3 tahun boleh ya untuk memohon menjadi ahli penuh MIA ya, dengan gelaran Chartered Accountant. Okey, yang kedua ialah ACCA. Ini juga adalah badan profesional yang mengiktiraf kita ya, di mana kita mendapat pengecualian maksimum ya, maksimum
exemption, ya. Dan ahli ataupun dengan kelayakan ACCA, ya, selepas lulus peperiksaan profesional ACCA, seseorang tu akan ada ya, title yang dia ada kalau dia mengambil peperiksaan ACCA ialah Chartered Certified Accountant, ya. Dia guna belakang nama dia tu ACCA ataupun setengah tu dia guna FCCA, ya. So ini adalah structure ACCA qualification structure, ya, di mana ada beberapa tahap, ya. Ada foundation, applied knowledge, ya, applied skills, ethics and professional skills module dan juga strategic professional. So kita mendapat pengecualian, ya, daripada beberapa modul yang ada ni, kita mendapat pengecualian maksimum. Lepas ni saya akan tunjuk, ya, dan dengan 3 tahun practical experience, ya, 3 tahun practical experience dan juga lulus dengan peperiksaan profesional, ya, seseorang boleh menjadi ahli kepada ACCA dan menggunakan gelaran Chartered Certified Accountant. Okey. Ini dari segi peperiksaan untuk ACCA ada tiga tahap. Pertama ialah applied knowledge, applied skills dan juga strategic professional, ya. Di mana untuk strategic professional kita ada essentials dan juga ada 2 pilihan, ya, yang perlu dipilih. Sama ada AFM, APM, ATX dan juga AAA, ya. Okey, dan UKM, ya, mendapat pengecualian maksimum untuk yang ini. Ya, so kita mendapat pengecualian untuk semua tahap applied knowledge, ya. Kat sini kita kata tadi kita ada 3 tahap, ya. Applied knowledge ni kita dapat semua pengecualian. Kemudian kita dapat juga pengecualian untuk kursus audit and assurance, ya, AA. Maknanya kamu ambil saja dan lulus untuk subjek auditing EPPA 3013, ya, kita mendapat exemption untuk kursus audit and assurance, ya. Audit and assurance ni dia berada di yang ini, applied skills ni audit and assurance, ya. Kemudian kita juga dapat pengecualian untuk financial management course, ya. Selepas kamu selesai financial management dan juga international finance, ya. So financial management dan juga international finance. So ini 2 kursus ni membolehkan pelajar kita mendapat pengecualian untuk kursus FM bagi ACCA. FM ni juga duduk dalam applied skills, ya. So sini FM, financial management. So 2 ni kita dah dapat pengecualian, ya. Kemudian kita juga dapat pengecualian untuk financial reporting, FR, ya, di mana accounting and financial reporting 2, accounting and corporate reporting, ya. So basically kalau kita di UKM, untuk membolehkan seseorang pelajar, ya, mengikuti accounting and financial reporting 2, pelaporan perakaunan dan pelaporan keuangan 2, pelajar perlulah lulus dulu EPPA 2013, ya, perakaunan dan pelaporan keuangan 1. So dengan kata lain, even though financial reporting module ni dia kata with completion of EPPA 2023 dan 3034, ya, 2013 juga pelajar telah lulus, ya, sebab 2013 menjadi prasyarat kepada EPPA 2023, ya. So untuk financial reporting juga dalam applied skill. So kita dah selesai, ya, financial management, audit and assurance, financial reporting. Okey, kemudian kita juga mendapat pengecualian untuk performance management, ya, modul performance management bila pelajar lulus, ya, untuk management accounting. Normally 50% lah, 50% tu grade kita sekurang-kurangnya, kalau 50% B if not mistaken. Sekejap, ya, saya check. Kalau 50% grade kita ialah B kalau tak salah saya, ya, B. So pelajar boleh dapat exemption. Okey. Seterusnya itu performance management, ya. So satu lagi ni performance management kita selesai juga. Dan satu lagi ialah kita dapat untuk taxation, ya. Taxation 1
and taxation 2, ya. Kita dah dapat exemption. Ya, kalau kamu dapat kamu selesai EPPA 3023 dan 3513, kita dapat exemption untuk taxation, ya. Dan juga kita dapat untuk corporate and business law, ya, corporate and business law. So maknanya dengan kata lain, untuk applied skills dan juga applied knowledge, kedua-dua tahap peperiksaan ini telah pun mendapat pengecualian, ya. Selepas kamu bergraduat dengan sarjana muda perakaunan daripada UKM, kamu telah pun selesai 2 tahap peperiksaan untuk ACCA. So maknanya tinggal lagi 1 tahap saja, iaitu strategic professional, yang mana strategic professional ni ada 4 kertas saja lagi ataupun 4 kursus, ya. 2 iaitu SBL dan juga SBR, strategic business leader dan juga strategic business reporting, dan 2 lagi pilihannya sama ada AFM, Advanced Financial Management, ataupun Advanced Performance Management, APM, ataupun Advanced Taxation dan juga Advanced Audit and Assurance. Ya, so basically lagi 4. Maknanya dah tak banyak lagi paper yang pelajar perlu ambil untuk dia mendapat kelayakan penuh ACCA. Okey, sebab kita dah selesai 2 tahap yang ini. Baik. Itu ialah ACCA. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan setakat ni untuk ACCA yang kamu tak jelas? Semua orang okey ke? Ada soalan, Doktor. Ada soalan? Kalau exemptions tu, grade dia berapa untuk pass untuk exemption tu? Biasanya 50%. Macam saya sebut tadilah 50%. 50% daripada grade UKM ataupun 50% grade UKM. 50% dekat UKM C kan, Doktor? C, ya. Saya cari ni tak jumpa C, lebih kurang. Tapi to be safe, make sure kamu dapat B lah kan. To be safe. Right? Okay, so maknanya you target lah untuk dapat sekurang-kurangnya B. Doktor, kalau lah untuk itu financial reporting lah, yang itu EPPA 2023 dapat tak lupa B plus lah. Yang itu EPPA 3034 dapat C plus, itu ada exam ke? Tidak. I think kita blanket dia bagi kita macam ni lah, ya, dia bagi kita exemption macam ini. Tetapi biasanya dia akan minta you all untuk submit transkrip dan sebagainya. So yang detail tu berapa grade tu saya tak boleh nak bagi tahu dengan terperinci, ya. Tetapi kita mendapat exemption yang ini. Sebab tu saya kata make sure lah kamu dapat grade yang baik lah, ya, untuk kursus ni, untuk memastikan kamu mendapat exemption bagi peperiksaan profesional ACCA. Okey? Boleh ke saya respon macam tu? Boleh, ya? Boleh, Doktor. Okey. Sebab yelah nanti saya nak kata kalau kamu lulus je kamu boleh dapat, sekejap lagi kalau tak dapat nanti kamu salahkan saya kan. So pada saya to be safe, at least kamu kena maintain sekurang-kurangnya kamu dapat B lah, ya, sekurang-kurangnya kamu dapat B untuk memastikan yang kamu boleh dapat pengecualian maksimum. Okey? Baik. Ada soalan lain lagi tak untuk ACCA? Ada tak? Okay, ataupun mungkin lepas ni boleh tanya lagi lah kan, ya. Okay, next ialah ICAEW, ya. ICAEW ni juga adalah satu lagi badan profesional, ya, yang mana titlenya ialah ICAEW Chartered Accountant. Ya. Okay, yang ini dia punya structure dia ialah ada juga practical work experience 450 hari, dinyatakan, ya, 450 hari. Kemudian ada 15 exam modules, ya. Ada profession development dan juga ethics and professional skepticism, ya. Sama juga macam ACCA ni tadi kan, dia ada 3 years practical experience, ya. Kalau untuk yang ICAEW dia kata 450 hari. Tapi kalau you all baca, ya, pergi ke website ICAEW, dia akan bagi tahulah 450 hari ni lebih kurang 3 hingga 5 tahun lah, ya, untuk
kita memenuhi keperluan practical working experience, ya. So untuk exam modules ICAEW, ya, dia ada 3 modules, ya. Kita ada certificate level, professional level dan juga advanced level, ya. Jadi untuk yang certificate level ni kita dapat blanket exemption, ya, kita dapat blanket exemption. So maknanya once you graduate dengan sarjana muda perakaunan, kita dah dapat exemption untuk certificate level, ya. Ini ialah blanket exemption. Okay, dan blanket exemption dia tu untuk yang certificate level ni, ya, dia mention, ya, dalam ICAEW dia sebut, ya, berapa persen, tapi dalam ACCA dia tak sebut. Kalau dalam ICAEW bila kita dapat surat untuk exemption ni, dia mention siap-siap lah, dia kata a pass mark of 50% is required in all of the modules listed below, ya. Ini yang kita kata tadi, kita dapat exemption untuk certificate level ni. Ya, accounting, assurance, business technology and finance law, management information dengan principles of taxation. Okay. So yang ini untuk yang accounting mesti EPPD 1033 dan juga EPPA 2013, ya, accounting and financial reporting 1. Okay. Untuk assurance 3013 auditing. Ya, untuk business technology and finance, kamu kena dapat second class upper or first class degree award. Ya, so automatic dapat pengecualian untuk modul business technology and finance. Ya, okay, second class upper ni ialah 3.0 and above. Ya, yang first class kita ialah 3.67, kan, ya. Baik. Okay, ini link yang saya tunjuk juga dekat you all ni, boleh juga you all nak tengok, ya, untuk ICAEW, kita boleh pergi kepada CPD ni, ya. Dia akan ni credit for prior learning, ya. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh ni lah, macam contohnya kita ada Universiti Kebangsaan Malaysia, ataupun kita boleh browse by country, ya. So katakan sini Malaysia, at all time you all boleh check lah. Ni Malaysia, ya. So kita ada banyak ni universiti, berbagai berbagai apa saya nak kata exemption. So ini kita UKM. Okay, so dia bagi sinilah available credit, ya. So boleh check, ya. Okey, itu tadi macam mana cara kita nak tengoklah, ya, kita punya exemption. Yes, business technology and finance. Kemudian untuk law, ya, nak dapatkan exemption untuk law, commercial law, ya, dan juga partnership and business law 2213 dan 2423, ya. Management information, cost accounting dan juga management accounting, ya, dan principles of taxation, taxation 1 and taxation 2. Okay. Baik, itu ialah untuk ICAEW. Dia dapat untuk yang certificate level. Untuk professional level dan advanced level, kita tak dapat exemption. Ya, kita hanya dapat exemption untuk certificate level. Okay. Next one ialah MIPA. Ya, MIPA dan juga CAA NZ, ya, Chartered Accountant of Australia and New Zealand. So ini kita guna CPA Malaysia, ya, Certified Public Accountant Malaysia, ya. So ni degree, ya. Kemudian ASE Advanced Stage Examination, kemudian kita akan jadi ahli penuh lah untuk MIPA. Okay, baik. Untuk degree kita, ya, examination dia ada dua. Satu ialah professional stage, auditing, business and company law, business strategy and financial management and financial reporting, ya. So untuk PSE kita dapat exemption. So maknanya pelajar kita untuk MIPA hanya perlu ambil ASE saja, advanced stage ya, examination, ASE.
Okey. Dan kita masih lagi menunggu ya, projek rintis sekarang tengah dibuat ya untuk yang MIPA CAA-NZ ni. Sekarang ni projek rintisnya di UM dan juga UiTM. So kita tengah apa orang kata queue in line untuk kita juga terlibat ya dalam MIPA CAA-NZ ni ya. Okay, jadi for the time being kita hanya dapat exemption untuk PSE. Okay, dan mereka ada accelerated program, tu yang saya kata tadi, accelerated program untuk MIPA sekarang ni dia baru buat projek rintis di UM dan juga UiTM. Ya, so kita harap later kita juga akan masuk dalam accelerated program untuk MIPA. Ya. Okay, next one ialah CIMA, ya, Chartered Institute of Management Accountant. Ya, so kita untuk yang kelayakan profesional dari CIMA, titlenya ialah Chartered Global Management Accountant, ya, CGMA. Di hujung nama kita boleh guna CGMA. So untuk CIMA dia punya structure dia ada beberapa level ya dan beberapa pillar. Dia ada 4 level dan ada 3 pillar. Ya, level dia ialah certificate level, operational level, management level dan strategic level, dan dia ada 3 pillar, ya, pillar enterprise pillar, performance pillar dan financial pillar. Okey. Dan untuk CIMA, sarjana muda perakaunan kita mendapat pengecualian untuk 2 tahap, certificate level dan juga operational level. Ya, so kita dapat pengecualian penuh lah untuk 2 yang ini. Dan untuk operational level, pengecualian juga termasuk operational case study exam. Ya, so kalau you all tengok dekat sini, dia ada certificate level, dia pun ada exam, operational level, dia pun ada operational case study exam. So basically kita dah selesai 2 tahap. Ya, so maknanya kita ada 6 kursus, ya, dan kita ada 2 case study lagi untuk yang CIMA. Okey, management level dan juga strategic level. Ya, dan selain daripada tu, sama macam badan profesional yang lain, ada juga practical experience requirement, ya, kalau dekat CIMA, ya, dia panggil practical experience requirements. Okey. Baik, itu dari segi accreditation. Maknanya secara keseluruhannya apa pun laluan yang you all pilih, ya, kecuali laluan industri, kita akan mendapat exemption daripada badan-badan profesional yang saya sebut sebelum ni. Untuk laluan industri dia ada ada satu ACCA dia tak dapat maximum exemption, ya, sebab laluan industri nanti kita akan tunjuk pada you all, semua elektif tu akan diganti dengan satu elektif yang kita panggil sebagai sangkutan industri. Okey. Baik, itu dari segi exemption. Ini adalah struktur program, ya, untuk perakaunan. Jumlah kredit yang perlu pelajar penuhi untuk tujuan bergraduat ialah 142 unit. Ya, yang mana 10 unit adalah wajib universiti. Ya, wajib universiti ni ada 4 kursus, ya. Kita ada penghayatan, sekejap saya pun lupa dah nama dia. Kita ada, sekejap ya, 4 kursus wajib ialah asas keusahawanan dan inovasi, pengurusan dan analitik data, falsafah dan isu semasa, dan juga penghayatan etika dan peradabannya. Itu ialah wajib universiti. Kemudian kita ada Citra Universiti. Citra Universiti kita ada 6 domain, ya, di mana setiap domain kamu perlu ambil 2. Ya, kamu perlu ambil 2 setiap domain. So totalnya adalah 12, dan yang disetarakan, ya, disetarakan untuk program kita ialah 6. Jadi semua sekali kita kena ambil 6 dari luar fakulti dan 6 daripada yang disetarakan. So jumlahnya 12. Kemudian wajib fakulti 29 unit, wajib pusat dan wajib modul ialah 79 unit. Kita ada elektif 12 unit dan jumlah kita ialah 142 unit, ya. So semua laluan akan mengambil 142 unit.
Ya, 142 unit. Dan semuanya adalah sama. Cuma yang berbeza ialah dari segi pemilihan elektif. Ya, pemilihan khusus elektif sahaja yang berbeza. Okey, baik. Ini adalah khusus ya. Ganggu datangnya tentang itu jumlah kredit awal itu. Aha. Sebab dalam laporan akademik kita lah jumlah kredit adalah 172 dalam sistem. 172 dalam sistem. Ya. Oh, tak ya, nanti kita akan betulkan. Saya akan tengok balik semula. Total jam kredit kita ialah 142 ya, 142. 142. Sebab dia mengambil kira yang tu ada khusus-khusus lain tu nanti. Kan 142 ya jumlah semua sekali. Okey? 10 campur 12, 22, 22 campur 29. Berapa tu? 51 tambah 79. 60, 130, 142. Ya, 142. Nanti saya cek dalam sistem. Mungkin dia ada redundant pengiraan dia. Ya, tapi total kita ialah 142. Dalam sistem kamu 172 ya. Nanti saya cek. Ya betul, dia macam bermasalah dekat itu wajib fakulti dan wajib modul sama wajib besar. Okey, nanti saya cek balik semula. Sebab dia macam mana nak kata ya, sistem kita ni dia update mengikut latest ya yang kita senaraikan khusus-khusus kita. So sebab ada khusus tu yang dia guna kod sebenarnya khusus yang sama tapi kod dia berbeza antara batch ya. Sebab kita ambil kira ada yang semak semula dan sebagainya. Jadi sistem capture dia sebagai khusus yang berbeza. Sebab kod khusus yang berbeza. Okey, tapi jangan risau, kita akan selesaikan yang itu ya. So jadi jumlah untuk perakaunan ialah 142. Ya, 142. Ini adalah kursus elektif, ya kita ada 14. Ya, untuk perakaunan, kamu jangan ikut kawan-kawan lain. Ya, perakaunan hanya boleh ambil kursus elektif daripada senarai ini sahaja. Senarai ini ada dinyatakan dalam kamu punya buku panduan. Ya, kena pilih 4 kursus daripada 14. Kita tak sama macam program lain ya, kita tak sama macam BBA ataupun B ataupun ekonomi ya. Mereka boleh ambil mana-mana kursus. Tetapi untuk perakaunan kita terhad kepada 14 kursus ini sahaja. Ya, kamu perlu pilih 4. Okey? Baik. So kita ada 3 pilihan laluan ya, kita ada pilihan konvensional, profesional dan juga industri ya. Semuanya mengambil masa 4 tahun untuk selesaikan. Okey. So yang pertama ya untuk laluan konvensional ya. By default kita dapat pengecualian maksimum untuk ICA EW, SIMA dan juga MIPA. Okey. Dan kalau kamu nanti berhasrat ya yang nak memilih laluan konvensional, bukan bermakna dia tak boleh untuk ambil paper profesional ya. So lepas graduate kamu boleh ambil paper profesional. Ya. So kalau kamu berhasrat untuk ambil ACCA ya, kamu perlulah ataupun wajib untuk ambil elektif. Salah satu elektif ialah keuangan antarabangsa. Sebab keuangan antarabangsa diperlukan tadi kan. Kalau kamu masih ingat yang saya sebut, untuk dapatkan exemption bagi modul financial management, kamu perlu ada keuangan antarabangsa ya, international finance. Ya, so kalau lepas graduate kamu berhasrat untuk ambil peperiksaan ACCA, kamu wajib untuk ambil keuangan antarabangsa ya untuk elektif. Kan daripada elektif ni tadi, ya, elektif ni kamu wajib untuk ambil keuangan antarabangsa. Yang 3 lagi terpulang. Okey, yang 3 tu terpulanglah mana-mana yang kamu nak ambil. Okey, jelas ya yang ini? Ini adalah pecahan
mengikut semester. Nanti saya akan reconcile balik sini. InsyaAllah dalam minggu depan saya akan edarkan struktur perancangan pengambilan kursus ya, mengikut laluan. Ya, selepas orang dah pilih laluan yang dia nak, so kita akan edarkan nanti ya. So saya akan reconcile lah kat sini. Sebab tahun 1 ni saya terlupa tadi, tahun 1 ni kamu dah pun ambil kan. So kita akan check balik semula dengan cadangan kita daripada BBA. Sebab sekarang you all daripada BBA pindah masuk ke perakaunan ya. Jadi saya kena check yang daripada BBA. Okay? Faham tak untuk laluan konvensional? Hello you all? Faham Doktor? So maknanya tak ada masalah ya. Kalau you all sekarang ni nak buat laluan konvensional, dia tidak menghalang kamu untuk mengambil peperiksaan profesional selepas kamu bergraduate ya. Itu laluan konvensional. Yang kedua ialah laluan profesional. Laluan profesional ni bezanya dengan laluan konvensional ialah ya, kita nak galakkan pelajar untuk mengambil kertas peperiksaan profesional semasa dalam pengajian. Ya, semasa dalam pengajian. Satu perkara saya suka nak maklumkan kepada you all, untuk you all ambil kertas profesional ini ya, yang semasa dalam pengajian pada tahun keempat, semester pertama dan semester kedua ya, ada yuran yang dikenakan. Ya, yuran yang dikenakan adalah on top of yuran pengajian di UKM. Ini adalah yuran yang kamu perlu bayar kepada ACCA. Ya, untuk masa sekarang saya tidak janjikan untuk sebarang penajaan bagi peperiksaan profesional. Ya, semuanya sekarang ni kita sebenarnya dalam proses buat MOU dengan INTAC ya, International College ya, UiTM, yang akan membantu pelajar kita membuat accelerated program. Ya, maknanya kita hanyalah menyediakan ruang kepada pelajar. Bagaimana cara kita sediakan ruang? Ialah dengan memberi ruang kepada pelajar ni ambil lebih minimum credit hours pada tahun keempat supaya pelajar ada sedikit ruang untuk mengambil kertas peperiksaan profesional pada masa yang sama. As compared to conventional, ya, conventional akan ambil 14 jam, untuk profesional dia akan ambil 12 jam sebab minimum pendaftaran ialah 12 jam ya. So 12 jam dan ini kertas kedua. Ya, kertas pertama pelajar akan ambil semasa dia latihan industri dan paper yang kedua dia akan ambil pada semester kedua, final semester. Untuk pendaftaran ni kita akan bantu connectkan pelajar dengan INTAC. Ya, InsyaAllah kita punya MOU dah di peringkat akhir ya, dan nak ditandatangani. InsyaAllah tak ada masalah yang itu. Pelajar akan berurusan terus dengan INTAC. Mereka juga, pelajar juga akan bayar yuran ACCA ni terus kepada pihak yang mengurus ya, peperiksaan profesional. Ya, kita hanya menyediakan ruang sahaja kepada pelajar. Okey. Dan sekali lagi kat sini, kalau kamu nak pilih untuk accelerated program ya, ni yang dua paper ni ialah ya, yang nak diambil semasa pengajian ni, SBR ni, SBR Strategic Business Reporting pada masa buat LI, pada masa internship, dan SBL Strategic Business Leader pada semester kedua tahun keempat. Ya, ini saya perlu ingatkan pada you all, ada yuran tambahan macam saya sebut tadi ya, yuran tambahan untuk peperiksaan profesional on top of yuran UKM. Itu kamu kena jelas ya. Dan pada masa ini kamu kena anggap kamu tidak ada sebarang penaja untuk peperiksaan profesional. Ya, kecuali pada masa depan nanti ada perkara-perkara lain yang lebih baik berlaku, itu adalah bonus untuk kamu. Tetapi kamu kena ingat, ya, macam saya nak kata, sebab saya tak nak beri harapan palsu kepada you all semua ya. Saya tak naklah kata nanti you all
ada funding dan sebagainya, ya. Nanti kamu sangat berharap terhadap funding tersebut, ya. Jadi kamu kena ready bahawa kamu perlu untuk membayar yuran tambahan. Baru ni saya dah tanya orang Intech lebih kurang dalam 1,500 ya untuk satu kursus. Maknanya tadi kan kita ada SBL dengan SBR kan. Masa tahun keempat tu untuk yang setiap paper professional yurannya adalah RM1,500. Ya, termasuk nak sit exam dan juga tuition. Ya, tuition fee. Okey? Jelas tak yang itu? Jelas tak? Okey ya. Baik. Sebab saya tak nak nanti orang kata saya dah janji kan dan sebagainya, ya. So maknanya kena ready lah in terms of that. Okey, dan tapi kamu doalah semoga kita ada ruang nanti untuk dapat dapat penajaan dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang ni kita ambil sangat konservatif, ya. Okey, dan syarat ya, sebab kamu lihat kat sini ya, ini challenging jugalah pada saya, dia challenging untuk pelajar ambil kertas profesional pada masa dia buat degree, ya. So nanti maknanya kalau orang ambil laluan profesional, dia selesai 2 kertas profesional ni, SBR dan SBL, ya, kalau kita lihat ACCA tadi, ya. So maknanya dia dah selesai dah kat sini, ya, essential. Nanti dia lepas graduate, dia hanya perlu ambil 2 saja lagi paper. Dia ambil 2 lagi paper tambah dengan yang 3 years practical experience, dia boleh dah dapat kelayakan ACCA. Okey, itu ialah laluan profesional. Oleh kerana kita kata pelajar perlu ambil kursus tambahan tadi, kita letakkan syarat, ya. Untuk pelajar memilih laluan profesional, CGPA pada semester kedua ni, ya, CGPA pada semester pertama, sebab kamu dah perlu pilih kan. CGPA pada semester pertama kamu mestilah 3.5 ke atas. Sebab kita nak make sure kamu punya CGPA sehingga kamu graduate tadi, dia mestilah 3. Ya, kita nak make sure jadi 3. At least 3, ya, sebab mana tadi ya, kita kita nak juga make sure kamu dapat, sebab kita kata kan tadi dekat yang profesional ni saya kata you all akan dapat pengecualian maksimum kan. Pengecualian maksimum untuk ICAEW. So antara pengecualian maksimum tadi kamu kena ingat, dia kata kena dapat second class upper, kan? Ataupun first class, baru kamu dapat exemption untuk business technology and apa tadi? Business technology and finance subject, kan? Untuk dapatkan pengecualian maksimum bagi ICAEW, kamu perlu dapat 3 ke atas. So kita nak make sure 3 ke atas tu, kita nak start student kita dengan 3.5. Kat sini. Ya. Syaratnya ialah 3.5 ke atas. Okey tak? Ada apa-apa soalan tak untuk laluan profesional? Jelas tak? Hello, you all? Okey ke tak okey? Okey, doktor. Baik ya. Okey, dan last kali laluan industri. Laluan industri ni syaratnya ialah 3.3 ke atas, ya, 3.3 ke atas. Sebabnya kita, macam saya sebut tadi, kita nak dapatkan pengecualian maksimum, ya, ICAEW. Cumanya untuk laluan industri ni, ya, sebab beza dia ialah di tahun keempat. Tahun keempat semester 1, 12 jam ni pelajar akan buat latihan industri. Semua pelajar perakaunan akan buat latihan industri pada tahun keempat semester pertama. Ya, pada semester kedua untuk laluan industri, pelajar akan ambil 1 lagi elektif. Ya, ini wajib bagi yang nak ambil laluan industri, dia perlu ambil elektif sangkutan industri. Sangkutan industri ni 12 jam ni dia adalah juga macam latihan industri lah, ya, macam latihan industri. Dia pergi ke syarikat untuk bekerja, tetapi syarikat tu mestilah syarikat yang dia di supervise, dia diselia oleh sekurang-kurangnya
oleh ahli MIA. Ya, sebab kita sedang cuba untuk dapatkan yang sangkutan industri ni sebagai sebahagian daripada tempoh 3 tahun. Kamu ingatkan tadi saya sebut, untuk seseorang jadi ahli penuh MIA, dia perlu ada sarjana muda perakaunan dan 3 tahun praktikal kan, 3 tahun working experience. So kita cuba untuk dapatkan sangkutan industri ni sebagai sangkutan industri 6 bulan juga sebagai sebahagian daripada tempoh 3 tahun syarat MIA. Ya, untuk dia dapat ahli penuh MIA. Okey, untuk membolehkan dia memohon ahli penuh MIA. Ya, kita dalam proses untuk mendapatkan tempoh sangkutan industri ni sebagai sebahagian daripada tempoh yang diambil kira oleh MIA yang 3 tahun working experience tersebut. Okey, dan oleh kerana pelajar yang memilih laluan industri, dia hanya ambil elektif yang 419C ni, ya, sangkutan industri pada tahun keempat SEM 2 ni, ya, maka dia tak boleh dapat pengecualian maksimum untuk ACCA, kecuali pelajar tadi put another effort, dia ambil satu lagi paper elektif. Ya, dia ambil satu paper elektif iaitu International Finance tadi, barulah dia boleh dapat pengecualian untuk ACCA. Pengecualian penuh untuk ACCA. Kan, katalah nanti bila dia dah habis, dah bergraduate, dia nak buat kelayakan profesional kan. Dia ada dalam fikiran perancangan macam gitu. Jadi kalau pelajar yang ada rancangan macam tu, dia ada plan untuk dia nak ambil peperiksaan profesional ACCA selepas tamat belajar, dan sekarang dia memilih laluan industri, pelajar perlu aware yang dia perlu ambil satu extra elektif iaitu International Finance. Ya, mana-manalah ya pada tahun kedua ataupun tahun ketiga, sebab saya syak tahun kedua ni tak sesuai sebab terlampau awal ya. Jadi pada tahun yang ketiga dia boleh ambil satu lagi paper elektif iaitu International Finance, keuangan antarabangsa. Barulah pelajar laluan industri akan mendapat pengecualian penuh untuk peperiksaan ACCA. Ya, kalau pelajar tu dia hanya ambil elektif yang sangkutan industri, pelajar tadi tak dapat pengecualian penuh untuk ACCA. Okay, saya bagi you all keadaan ini supaya nanti you all tak salahkan kita kan. Kata bagi dapat semua full exemption ni, maximum exemption, tapi tiba-tiba tak dapat. Ya, yang itu you all kena faham. Laluan industri dia hanya akan dapat maximum exemption sekiranya pelajar mengambil satu elektif tambahan iaitu International Finance. Okey, so maknanya dia punya elektif ni nanti bukan 12 lah, dia akan jadi 15. So dia akan terlebihlah jadi 145. Okey, kalau dia ambil laluan industri. Okey, so itu sahaja yang saya nak beri penerangan pada you all. Sebab saya rasa kalau saya cakap banyak-banyak pun nanti orang tak faham, you all tak boleh decide juga. Ya, so basically secara umum semua laluan akan mendapat pengecualian maksimum untuk ICAEW, SIMA dan juga MIPA. Okey? Dan kalau pelajar pilih untuk nak dapatkan pengecualian penuh bagi ACCA, pelajar perlu ambil elektif International Finance. Okey? Dan beza antara ketiga-tiga laluan konvensional, dia belajar bertenang je, tidak menghalang dia untuk ambil peperiksaan profesional selepas tamat. Ya. Untuk profesional, kita beri ruang untuk pelajar mengambil peperiksaan profesional semasa dalam pengajian. Ya, dan perlu ingat ada yuran tambahan untuk kertas profesional tersebut. Kalau pelajar lulus dua-dua paper yang diambil semasa pengajian, selepas bergraduat pelajar hanya perlu ambil lagi 2 paper untuk dapat kelayakan penuh ACCA setelah ada 3 tahun working experience. Ya, seperti yang ditetapkan oleh ACCA.
Dan untuk laluan industri pelajar akan berada di universiti selama 3 tahun. 6 bulan dia akan LI, ya latihan industri, kemudian dia sambung lagi 6 bulan untuk sangkutan industri. Tetapi pelajar yang memilih laluan industri, dia perlu ingat pelajar ini tidak akan mendapat pengecualian maksimum untuk ACCA sekiranya pelajar tidak ambil elektif tambahan iaitu International Finance. Okey? So ada apa-apa soalan? Jelas tak apa yang saya terangkan pada you all ni? Jelas. Oh, Doktor nak tanya, boleh. kalau ambil SCCA student passing grade, berapa yang doktor boleh cakap? Biasanya student halfway ke macam mana? Macam Oh, okey. Kalau untuk pengetahuan you all ni adalah batch ketiga ya. Kita belum ada output daripada laluan. Sebab laluan ni kita perkenalkan pada 2019. 2019 tu ialah pelajar tahun 3 sekarang. Pelajar tahun 3. Dia belum lagi ambil paper professional. Dia baru je nak ambil masa LI next semester. So kita belum ada sebarang historical data. Okey? Saya belum ada sebarang historical data berkaitan dengan peratusan pelajar yang lulus ambil paper professional ni. Okey, Rabiatul? okey doktor, thank you. Okey, tunggu kalau saya dah ada data nanti I'm happy to share dengan you all kan. Tapi saya percaya kalau orang yang betul-betul dia memang plan nak ambil, insya-Allah boleh buat kan, sebab kita pilih, sebab sekarang ni tak ada siapa paksa you all ya. Jadi once kita yang decide untuk pilih, that's it, kita yang decide ya. Jadi mestilah kita go for it, betul tak? Takkanlah kita dah bayar additional fee kita macam nak main-main kan. And definitely it is challenging, yang itu yang you all kena ingat. Sambil kita intern, sambil itulah kita nak buat paper professional, dia sama je keadaannya. Kalau kamu ambil selepas kamu bergraduate pun kamu sedang bekerja juga masa tu kan ya. Jadi definitely dia challenging ya. Tetapi kalau betul-betul kamu fikir kamu memang nak go for it, so tak ada masalah. Saya yakin you all semua boleh buat. Okey? Ada soalan lain? Doktor saya nak tanya. Ya, Hidayah. Masa yang laluan profesional CGPA 3.5 tu start SEM ke atau start daripada SEM 1 hari tu? Okey. Untuk selection ya, untuk pemilihan. Saya kata ni untuk pemilihan. Pemilihan untuk kamu, kan nanti saya minta you all pilih track kan. Jadi kita akan screen sekali lagi kamu punya pilihan ke track tu, ke laluan mana yang kamu pilih tu, kita akan check kamu punya CGPA. Ya kita nak sebabnya macam yang saya sebut, bukannya kita nak orang kata nak menafikan hak orang memilih mana-mana laluan, tetapi kita nak memastikan dengan CGPA 3.5 tu pelajar akan boleh kekal pada 3, at least pun 3 sampai dia tamat pengajian. Nak make sure yang you all akan dapat maximum exemption untuk ICAEW. Boleh kalau ya? Kalau 3.47 dipertimbangkan ke? 3.47? Okey. Yang itu nanti saya akan buat sesi temu bual kot dengan pelajar. Buat masa ni saya bagi tahu you all kita punya cut off point ialah 3.5 untuk siapa yang nak buat track professional. Tapi saya akan tengok nantilah case by case basis. Okey? Sebab saya tak nak beri harapan palsu dan saya juga tak nak beri kamu semua harapan palsu kan? Ya. Jadi biar kita berpijak pada bumi yang nyata kan ya. Sebab kamu kena ingat ya, the orang kata first semester, second semester ni adalah semester yang paling kurang cabaran dari segi kandungan khusus dan sebagainya. Ya. Jadi kalau pelajar tak boleh meet 3.5 tu, kita risau pelajar nanti akan lagi turun dia punya CGPA. Unless kamu boleh prove pada saya pada semester kedua kamu dapat lebih baik CGPA. Itu mungkin kita boleh pertimbangkan. Ya? Sebab dia masa tahun kedua tu dia punya pengambilan khusus masih lagi sama.
antara semua track. Boleh ya Hidayah? Boleh, baik, terima kasih. Okey. Ada siapa lagi tadi? Saya nampak Farhani saya juga nak tanya. Saya doktor. Ya. Kelas untuk profesional bila nak ambil kertas tu kan masa kita LI kan. Jadi kelas untuk kertas profesional tu dia secara fizikal ke online doktor? Oh, itu pun saya tak boleh nak jawab untuk masa sekarang ya, masa sekarang. Masa sekarang kelas ialah secara online. Masa sekarang ya, sebab masih lagi ada elemen COVID dan sebagainya ni kan. Masa akan datang, sebab kamu kena fikir yang masa kamu ni ialah lagi 2 tahun tak? Setahun 2 tahun lagi kan? Ya, 2 tahun lebih kurang. Pada masa itu saya pun tak tahulah nak kata sama ada sepenuhnya fizikal ataupun ada option untuk online dan sebagainya. Saya tak pasti ya, bergantung kepada tuition provider. Sekarang ni kita dengan Intech lah ya. Jadi yang itu saya tak boleh nak jawab, tak boleh nak beri solid answer lah Farhanis. Okey. Kita takut masa depan tu nanti berubah kan. Ya. Cuma masa sekarang ni, sekarang ya saya difahamkan kelas adalah sepenuhnya online. Masa akan datang tu saya tak pasti. Okey? Okey doktor, tapi kalau tiba-tiba fizikal jadi kita kena LI yang berhampiran dengan UKM lah lebih kurang lah macam tu lah. Kan? Okey doktor, terima kasih. Sebab yang saya faham kelas dia setakat ni yang kita dengan Intech ni, perjanjian kita dengan Intech ialah kita nak kelas kita hari weekend. Kan? Sebab kita take into consideration pelajar kita tengah LI. Kan? So kerja kan Isnin sampai Jumaat. Kan? Jadi kelas kita tu ialah weekend. Kita minta kelas kita weekend. Okey, nak bantu pelajar kita. Okey doktor, terima kasih. Okey. So kalau LI jauh pun kena sacrifice lebih sikit lah, kena commute lah daripada tempat mana kamu intern nak pergi ke tempat tuition kan untuk ACCA. Okey. Bagus. Tu pun future orang kata forward looking punya ni kan. Ya, macam mana kita nak plan. Okey, ada soalan lain lagi? Madam? Ya. Saya ada satu soalan. Ya. Kalau kita ambil laluan profesional, extra fees tu dikenakan at the 4th year je kan? Atau dari start kita kena bayar? Oh tak. Kamu bayar tu masa kamu ambil paper tu lah. 4th year tu lah. So, 2 paper je kan? Ya. Okay, madam. 2 paper. Buat masa sekarang ni, sebagaimana yang saya dalam perjanjian kita punya MOU yang kita nak finalize tu, fee kita ialah 1,500. Tapi dia dah tulis dekat situ, subjek kepada perubahan lah. Kalau misal kata mata wang kita makin turun kan. Ya, so mungkin fee kita akan lebih tinggi sebab bayaran yuran tu untuk seat exam tu dia bayar ke luar kan, ya, ke ECCA. Jadi subject to changes lah, ya. Untuk masa sekarang ni ialah 1,500. Doktor. Ya. Kalau Google Form tu saya dah submit tapi saya nak submit semula yang baru boleh ke? Boleh. Sebab hari tu Boleh. agak tergesa-gesa kan. Sebabnya banyak sangat perkara baru yang berlaku. Saya pun baru dilantik sebagai ketua program. Kerana yang mengurus pun adalah yang baru. Jadi semua baru kan. Tak apa, boleh je resubmit form tu. So nanti kita akan ambil the latest one. Ya. Okay. Kamu boleh resubmit. So saya akan ambil nanti the latest response. Okay? Baik. Terima kasih doktor. Sama. Ada soalan lain lagi? Doktor, saya ada soalan lagi. Okey. Yang ACC paper, yang 2 essential tu kita ambil dekat UKM. Tapi yang option choose to tu kita ambil dekat mana? Yang 2 tu nanti bila kamu dah graduate, kan tadi kan masa yang dekat UKM tu kita ada MOU dengan Intech tu kan. Ya, you all boleh ambil exam melalui dia. Nanti 2 paper lagi tu pun boleh juga teruskan dengan Intech tu. Kamu terus je lah dengan diorang since kamu pun dah ambil 2 paper dengan diorang kan. Jadi yang extra 2 tu kamu boleh ambil juga dengan dia ataupun boleh cari tuition center yang lain. Banyak je tempat lain. Okey.
Ya, saya harap taklimat hari ni akan beri kamu apa orang kata pencerahan yang baik untuk membolehkan kamu memilihlah laluan mana. Kalau orang tanya saya, boleh tak mula-mula dia rasa dia nak buat profesional, lepas tu dia nak buat konvensional, boleh. Kan? Sebab bila kamu pilih dulu, lepas tu kamu agak-agak rasa macam alamak, saya macam tak berapa nak yakin. So, bolehlah pilih balik ke konvensional. Tapi itu tak digalakkan lah. Boleh tapi tidak digalakkan. Ya, sebab macam saya kata, bila kita yang decide untuk kita pilih sesuatu laluan, kita lah kena berusaha bersungguh-sungguh lah kan untuk mencapai apa yang kita plan tu. Okey? Ada soalan lain? Doktor, nanti ada interview kalau pilih profesional? Buat masa sekarang saya nak kata ada ke tak ada. Buat masa sekarang ni saya tak plan lagi untuk buat sebarang interview kecuali kalau saya rasa orang yang pilih tu memerlukan untuk saya interview dia. Faham tak? By default tak di interview, tapi kalau saya rasa saya patut untuk interview pelajar nanti based on senarai yang pilih tu, saya akan interview. Okey, baik doktor. Okey. Doktor. Ya. Kiranya perbezaan antara laluan konvensional dengan industri ni, dia dua sama, cuma kalau industri ni dia just kena ambil paper elective untuk international finance je kalau nak dapat ACCA punya exemption. Ya, nak dapat pengecualian maksimum. Okey doktor. Okey. Orang industri ni dia akan pergi latihan industri tu, mula latihan industri 6 bulan, dia sambung lagi kerja. Maknanya dia akan kerja setahun lah. Orang lain kerja 6 bulan balik kampus, dia kerja setahun terus tamat. Tapi untuk dia dapat full exemption, maximum exemption untuk ACCA, dia perlu ambil paper international finance. Okey? Ya. Doktor. Ya. Yang untuk masuk dalam profesional kena dapat syarat dia 3.5 kan? Ya. Dia untuk SEM 1 ke 2? Atau SEM 1 lah, sebabnya saya dah nak minta you all pilih. SEM 2 belum keluar result lagi kan? Sebab sikit lagi you all dah nak kena buat pendaftaran awal dah ni. Kan? So saya harap walaupun kita beri you all tempoh sampai 2 minggu kan daripada tarikh hari ni, tapi saya harap orang boleh respon segera sebab kita dah nak buat pendaftaran awal untuk SEM depan kan. Okey, ada soalan lain lagi? Yep. Izzat, ada nak tanya apa? Yang kalau macam konvensional ni, kan, kalau macam nak ambil exam ACCA tu, dia kena ambil luar UKM lah kan? Ya. Yang paper dia semua ada berapa kalau ambil luar UKM? 4 lah kalau ACCA 4. Maknanya lepas kamu graduate tu kamu ambil 4. So macam yang macam kata course account ni, dia start bila lah tu? Start apa? Kan, macam mana? Macam degree account ni, dia start bila? Macam sekarang kan saya masih business lagi. Oh, so, sikit lagi kita akan tukar you all punya jadi accounting. Basically you all semua dah perakaunan dah. Oh, kiranya SEM 3 ni saya business ke account dah. Account tak perlu ambil dah yang SEM 3. Oh, okey. Tak payah ambil dah kursus SEM 3. Doktor nak tanya untuk yuran 1.5 tu untuk satu paper atau 4 paper tu? Satu paper 1,500. Anggaran lebih kurang. Ya. Satu paper profesional 1,500. Izzat jelas ya Izzat, sekarang ni you all dah semua ialah pelajar perakaunan. Jadi tak perlu ambil short SEM. SEM 3 tak perlu ambil. Oh, kiranya SEM 1 untuk account ni start tahun ni lah? SEM 1 untuk account start SEM depan lah. Tak, maknanya tahun ni lah 2022 ke?
kiranya kita start SEM 1 balik Tak. You all nanti SEM depan tu you all dah kira SEM 3 lah. Kan? Oh, okay. Faham? Faham. So basically walaupun masa surat tawaran you all tu dia kata sarjana muda pentadbiran perniagaan, nanti you all dah dapat ke surat tu surat yang kata you all masuk ke program perakaunan? Dah dapat surat tak? Dah kan? Ada kan dia sebut dekat situ kamu sekarang adalah pelajar sarjana muda perakaunan kan? Dan tidak pernah mengulang semester kan? Dia ada tulis macam tu kan? Ada. Okey. Tu dah mengesahkan yang kamu masuk ke program perakaunan. Kita dah hantar dah nama ke akademik untuk akademik tukar. Tukar daripada BBA kepada perakaunan. Ambil masa lah sikit. Ya. Okey, ada lagi soalan tu? Sekejap. Doktor nak tanya kan, kiranya kita start SEM 1 balik tak? Tak, saya dah jawab dah yang tu. SEM 3 tu start bila? SEM 3 start seminggu lepas exam. Tapi SEM 3 tu maksud apa kamu ya? SEM 3 pengajian ke SEM 3 sesi ni? Lisa, kamu maksudkan SEM 3 tu apa Lisa? Pengajian. Oh, maksudnya kan sekarang kamu dah SEM 2 betul tak? Tahun SEM depan kamu tahun 2 SEM 1 ataupun SEM 3 lah pengajian kan? Macam tu. Okay? Faham tak apa yang saya cakap ni? Tarikh untuk daftar subjek bila? Kalau tak salah saya, pendaftaran awal bukan 22 Jun ke? Dia hujung bulan Jun kalau tak salah saya. Ya. Untuk short SEM saya tak perlu daftar apa-apa subjek. Ya, semua orang tak perlu daftar apa-apa kursus untuk SEM 3. Okay. Kalau laluan industri nak ambil selain daripada ACCA, contoh SIMA atau MIPA, perlu ambil International Finance juga ke? Oh, itu tak perlu. Okay, tak perlu. Kamu boleh check ya, setiap daripada badan profesional yang saya sebut tadi, kamu boleh pergi ke website mereka dan tengok ya. Tengok apa yang ada lah. Okay? Doktor nak tanya sikit boleh doktor? Boleh. Apa dia? Nanti yang result yang kita pilih laluan tu bila? Boleh tahu kan doktor? Oh, kita akan bagi secepat yang mungkin. Oh, dia ikut yang hari tu kita orang isi tu kan? Okey, terima kasih doktor. Okey. SEM 3 kami akan start bulan berapa? Ikut SEM depan lah. Semester depan lah mula. SEM depan mula. Saya tak ingat lah dah keluar dah kan academic calendar tahun depan kan? Kejap ya, kalendar akademik. Dah keluar kan? Dah. Kita mula bulan berapa? Kalendar akademik UKM 2022 2023. Oh, tak saya dah keluar dah. Kalendar. Okey, dah keluar dah pun. Kita akan mula SEM depan. Mari saya share sikit skrin. Sekejap ya, sebelum saya tengok ni. Saya tengok apa? Saya tengok chat lagi. Ni. Kita akan mula SEM 1 kita. Pendaftaran pelajar baru ni. Sesi pembelajaran 10 Oktober. 10 Oktober kita akan mula SEM depan. Okey? Okey ya? Ni dah keluar dah. Kita punya kalendar akademik. Okey. Ada tak recording? Oh, saya pun tak pasti. Ada siapa-siapa record tak? Macam tak ada je kan? Tak apalah kalau tak adalah doktor. Tak ada. Saya pun terlupa nak record. Kalau ada apa-apa boleh berhubung dengan saya. Ya, boleh berhubung dengan saya. Bolehlah handphone saya 013-677-6777. Okey? Ataupun boleh juga email saya baraini@ukm.edu.my
ataupun KP, apa email KP? Email KP kejap tak ingat. Sebab baru kan. Email KP BAC rasanya. BAC. Doktor, boleh ulang nombor telefon doktor? 013 677 6777 013 677 6777. Terima kasih doktor. Okey. Kejap saya tengah cari ketua program punya email. Saya tak ingat lah. Kalau tak salah saya KPBAC rasanya @ukm.edu.my. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lain lagi? Tu dah ada Puan Hasrin dah tulis. kpbac@ukm.edu.my. Okey. Nombor telefon tadi 0136776777 ya, 013 677 tahun 2 SEM 1 still fully online atau kelas hybrid ya? Kalau boleh saya pun nak kelas bersemuka. Saya dah penat dah kelas online kan. Sebab tak nampak muka orang. Ya. Saya tak tahu lagi, belum ada keluar sebarang makluman. Kamu boleh check from time to time. Tapi saya berdoa supaya kita boleh kelas bersemuka. Okey. Ya. Ada apa-apa soalan lain? Ya, Aisyah nak tanya apa? Pada pandangan doktor lah kan, antara lalu industri dengan konvensional mana lagi better? Oh, saya tak ada apa-apa pandangan. Sebab saya tak boleh bagi pandangan, nanti orang quote. Kata saya ada preference terhadap sesuatu ya. Dia bergantung kepada kamu punya preference ya. Sama ada okey, dia punya advantage ialah kalau orang ambil laluan profesional, dia dah selesai 2 paper profesional sepanjang pengajian. Ya, dia tinggal lagi 2. Jika dia lulus 2 paper yang dia ambil semasa pengajian, dia tinggal lagi 2 paper untuk dia habiskan selepas bergraduate. Kalau orang ambil laluan profesional pula, ya, dia membantu dari segi dari segi kebolehpasaran. Maksudnya sebab dia punya tempoh dengan industri tu lebih lama kan. 6 bulan industri, 6 bulan latihan industri, kemudian 6 bulan lagi ialah sangkutan industri. Kan? Lepas tu dia terus tamat. So chances untuk dia terus bekerja tu lebih tinggi. Right? Berbanding dengan orang lain konvensional ataupun profesional, selepas daripada latihan industri dia perlu balik ke fakulti untuk 1 semester lagi. Lepas tu baru dia akan tamat pengajian. Itulah. Tetapi semua ni bergantung kepada preference kamu. Kamu nak yang mana? Ada orang dia nak tenang-tenang menikmati zaman sebagai pelajar kan? Ada orang dia suka struggle nak belajar, ambil all the challenge, put all the effort ya. Ada orang yang dia rasa dia kena dapatkan kerja dengan cepat. So bergantung kepada apa kamu punya matlamat. Okey? Boleh Aisyah? Boleh doktor. So bergantung pada kamu punya, apa kamu punya plan. Sebab kita semua ni beza-beza. Ada orang yang dia kena cepat-cepat nak dapat kerja. Macam saya dulu kan. Saya kena cepat-cepat nak dapat kerja sebab saya kena tolong keluarga dan sebagainya. Ada orang dia bertenang je. Dia boleh ambil sikit je jam kredit sebab dia rasa dia nak enjoy life dekat dalam kampus. Kan? Sebab kita ada maksimum kan. Kamu jangan risau, kita ada 8 semester. Kalau kamu masuk semester ke-9, itu bukan namanya tambah pengajian ya. Sebab kamu ada maksimum sampai 10 semester. Saya tengok buku panduan. Tu kan. Kita ada maksimum sampai 10 semester. So yang 2 semester tu boleh tenang-tenang je. 10 semester. Pelajar mengikuti kursus ijazah sarjana muda tak kurang daripada 6 semester dan tak lebih daripada 10. So kalau orang yang nak bertenang, dia nak bawa sikit, dia nak bawa 17 tiap semester, dia nak enjoy kan. So dia boleh ada sampai semester ke-10 dan keluarga dia tak memerlukan dia untuk cepat-cepat kerja. Kan? So dia boleh sampai semester ke-10.
So no problem. Ya, kita tak kata kenapa lambat habis. Tak. Itu semua terpulang kepada preference masing-masing ya. Industri kena ambil 4 paper lepas graduate jugalah kan. Ya, industri pun kena ambil 4 paper. Sebab industri tadi kan dia 4 paper, ya, sebab dia tak ada ambil sebarang professional paper semasa dalam pengajian. Okey? Doktor. Ya, Faiz? Kan kalau pro account kan dia ambil 2 paper time belajar kan. Lepas tu nanti bila dah habis degree, kalau tak ambil lagi 2 paper tu boleh kerja ke kena ambil lagi 2 paper baru boleh kerja? Tak apa, kerjalah. Lepas tu ambil lah 2 paper lagi. Tapi kalau kan macam kalau dapat certified by SCCA kan dia macam boleh naikkan gaji semua kan. Tu macam mana pula tu? Tak, yang certified tu lepas kamu habis 4 paper tu, kamu kena tambah dengan 3 tahun dulu pengalaman kerja. Baru kamu boleh dapat certified public accountant tu. Dia bukan kamu pass exam tu kamu terus dapat, tak. Kena pass exam 4 paper tambah dengan 3 tahun baru kamu boleh dapat. Faham, betul, terima kasih. Okey. So ada orang tanya 4 paper termasuk kursus elektif atau tak doktor untuk industri? 4 paper termasuk kursus elektif. 4 paper tu paper profesional je. Kursus elektif kalau orang ambil industri, dia tak ambil sebarang elektif kecuali sangkutan industri. Saya jawab ke Mas Surah? Okey. Baik. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada kita tamatkan perjumpaan kita pada petang ni. Kalau ada sebarang masalah bolehlah ni. Ketiga-tiga laluan ini semasa year 2-3 ada belajar yang sama subjek ke tak sama? Sama, semua orang belajar yang sama. Cuma dari segi ada paper yang industri akan ambil awal sikit ya, sebab dia nak habiskan semua kursus dia sebelum dia pergi LI dan juga sangkutan industri. Okey, kursus tu sama, cuma bila ambil tu ada sedikit berbeza. Saya akan share nanti yang cadangan pengambilan kursus tu. Okey, bagi saya finalize sikit untuk yang semester 1 dan 2 tu. Result kertas profesional tak ganggu CGPA. Tak. Kertas profesional tu tak ganggu. Dia totally different. Okay? Yang kamu ambil ikut kita punya pengambilan tu, itu yang akan tentukan kamu punya CGPA. Okay. Ada soalan lain? Last question sebelum kita tamatkan. Untuk industri 1 tahun latihan industri, so ada possibility tak untuk serap masuk kerja? Ini pun susah saya nak jawab sebab saya bukan majikan kan. Tapi logically speaking, tentulah dia ada peluang kan untuk diserap masuk. Lebih-lebih lagi kalau dia betul-betul perform kan masa dia latihan industri dan juga sangkutan industri. Right? Saya nak kata 100% confirm dia diserap tu, saya tak beranilah nak kata. Tapi kemungkinan tu ada. Sebab orang dah tak balik-balik ke kampus. Orang dah habis dah kan belajar. Lepas daripada dia punya sangkutan industri tu, dia dah tamat belajar. So chances untuk dia terus bekerja di syarikat yang sama tu adalah lebih tinggi. Okay? Ada apa-apa soalan lain lagi? Dapatkan slide ini untuk rujukan. Okey, boleh. Nanti saya akan sharekan slide ni. Saya betulkan dulu nanti yang struktur pengambilan kursus tu sebab saya kena readjust sikit yang SEM 1, SEM 2 tu. Later saya akan share. Okey? Adakah tempat kerja sangkutan industri sama dengan laluan industri? Sangkutan industri sama dengan latihan industri kot ya, Mimi? Kita tengok. Kalau tempat latihan industri tu adalah well established company, kita benarkan untuk sangkutan industri. Ya, kalau tempat latihan industri tu
kita rasa tak sesuai, sebab macam saya sebut dengan you all, kita dalam usaha untuk mendapatkan mendapatkan pengiktirafan daripada MIA, tempoh sangkutan industri sebagai sebahagian daripada tempoh praktikal tu yang 3 tahun. Kan? Jadi orang perlu lagi 2,5 tahun sahaja. So kita kena tengok, kena very selective in terms of tempat tu lah. Ya, sebab kita nak make sure tempat tu diiktiraf oleh MIA. Okey, Mimi? Saya harap saya jawab ya soalan kamu. Okey, baik. So kalau tak ada apa, dah dekat 4:30 dah ni. Sejam setengah, lama sangat dah ni. Okey, so saya sekali lagi saya ucapkan tahniah, all the best ya. Semoga dengan pemilihan kamu sebagai pelajar perakaunan, kamu akan terus berusaha untuk terus cemerlang ya, dan terus maju pada masa hadapan, dan boleh buat pilihan laluan yang kamu suka. Jangan tanya orang, jangan ikut orang, tanya diri sendiri apa yang kamu nak buat ya, supaya keputusan yang kamu buat lebih rasional, dan ambil kira semua faktor-faktor lain dalam kamu nak membuat pilihan ya. Jangan nanti rasa terbeban, rasa macam dah jadi stres, jadi depressed ya. So sebab itu saya bagi tahu kamu dulu apakah orang kata consequences ataupun apa lagi faktor-faktor lain yang kamu perlu pertimbangkan. Contohnya macam tadi, untuk laluan profesional ada additional fee. Untuk laluan industri, kamu tak dapat maximum exemption jika tak ambil additional elective ya. So perkara-perkara itu kamu perlu ambil kira supaya keputusan yang dibuat adalah pada keadaan yang rasional, dan kamu betul-betul bersedia untuk mencapai apa yang kamu cuba nak capai ya. All the best, saya doakan semua orang akan berjaya dengan apa jua pilihan yang kamu buat ya. So kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih dan assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.